Salam sejahtera. Nama saya Sangkita, anak perempuan Manimaret, nombor metrik BB20110165. Sekarang saya ingin membentangkan tentang 4 titik faktor luaran yang mempengaruhi prestasi organisasi dan cara mengatasinya. Prestasi organisasi bergantung sepenuhnya kepada prestasi kerja yang ditunjukkan oleh pekerja. Kegagalan organisasi untuk mengekalkan prestasi kerja yang baik kepada masalah isu kadar pusing ganti pekerja yang tinggi yang seterusnya menjejaskan produktiviti syarikat dan ekonomi negara. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja dalam kalangan pejabat awam atau swasta. Faktor pertama ialah faktor teknologi. Faktor teknologi adalah sebahagian besar tenaga kerja masa kini. Ia sentiasa diperbarui dan berubah menjadikannya sukar bagi syarikat pekerja untuk terus mengikuti. Teknologi adalah faktor luaran penting dalam tingkah laku organisasi. Ini telah mengubah syarikat menjalankan perniagaan secara dramatik selama bertahun-tahun. Dan syarikat ini terus membuat gelombang dengan inovasi teknologi baru. Cara penyelesaian ialah memasukkan teknologi baru ke dalam budaya organisasi. Setiap organisasi adalah penting dan untuk mengembangkan syarikat yang canggih. Seperti yang anda tahu, terdapat beberapa faktor luar mempengaruhi bagaimana syarikat memilih untuk beroperasi. Penting untuk diperhatikan bahawa faktor luar dalaman saling mempengaruhi antara satu sama lain. Faktor dalaman syarikat mencirikan hubungan mereka dengan orang lain. Memahami tujuan dan objektif dalaman mereka dapat membantu syarikat menjelaskan atau menunjukkan diri mereka dengan lebih baik daripada masyarakat. Kedua-dua faktor dalaman dan luaran saling mempengaruhi melalui perubahan yang mereka fasiliti dalam organisasi. Syarikat yang berjaya menggunakan faktor dalaman dan luaran untuk memperkenalkan perubahan dan menyampaikan perubahan dengan berkesan kepada pasar. Faktor yang kedua ialah alat dan persekitaran fizikal. Faktor ini memberi tumpuan kepada sumber fizikal yang tiada mencukupi oleh pekerja untuk menjalankan tugas dengan cekap. Organisasi mempunyai sistem penyegaran untuk menyokong tempat kerja yang berfungsi dengan baik. Cara penyelesaian ialah pengurusan harus memastikan bahawa pekerja mempunyai alat bekalan dan persekitaran yang fizikal yang diperlukan untuk melakukan kerja mereka dengan cekap. Faktor ini juga mengkaji sama ada komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk faktor ini termasuk yang pertama, bahan mentah, peralatan, instrumen dan bahan habis pakai. Yang kedua ialah arahan kerja manual, bantu kerja dan penyimpan rekod. Yang ketiga ialah ruang kerja, kuasa, air, cair dan penggunaan udara dan lain-lain. Faktor yang ketiga pula persekitaran luar. Terdapat banyak pemberi ubah di luar organisasi yang mempengaruhi kemampuan organisasi untuk melaksanakannya. Sebilangan pemberi ubah ini berada dalam jangkauan kawan organisasi dan boleh dianggap sebagai situasi di mana organisasi itu beroperasi. Lain-lain pemberi ubah ini boleh berubah dari masa ke semasa atau dipengaruhi diperbaiki oleh tindakan kumpulan penyokong. Semua perlu dipertimbangkan ketika menganalisis punca penyebab jurang prestasi atau kekuatan yang dikenal pasti. Dengan ini, cara penyelesaian bagi masalah ini ialah ia perlu dianalisis sama ada faktor-faktor dalam persekitaran luar menghalang atau menyokong kemampuan organisasi untuk melaksanakan dan mencapai objektif organisasi. Contohnya, dasar peraturan piawaian dan bidang kerja. Yang kedua ialah syarat proses perlesenan. Yang ketiga ialah norma sosial mengenai jantina. Yang keempat ialah keadaan sosial ekonomi. Yang kelima ialah keadaan pasaran dan keperluan pilihan pelanggan. Faktor yang terakhir ialah faktor pengetahuan dan kemahiran. Faktor ini melibatkan penentuan sama ada pekerja mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan tugas atau tidak. Ini menangani persoalan asal sama ada pekerja atau bagaimana menjalankan tugas dengan betul. Kemungkinan besar pekerja tiada pengetahuan yang jelas tentang teknikal dan profesional. Cara penyelesaian ialah dengan ini pihak pengurus bertanggungjawab memberikan penjelasan yang penuh. Yang pertama, keperluan pendidikan asas yang diperlukan untuk pekerja itu. Yang kedua, pengetahuan dan kemahiran teknikal dan profesional. Yang ketiga, penyelesaian masalah pemikiran kritis, bekerja pasukan dan kemahiran berkepemimpinan. Yang kelima ialah pengalaman kerja yang relevan. Sekian, terima kasih.